Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya dan pastinya kemeriahan warna-warni Aidilfitri kami teruskan. Dan anda sedang menonton Lebaran Awani bersama saya Fauzi Zain. Dan saya Hawa Rezwana. First time lah kita mengacara sama-sama. Betul, sebab selama ni tengoklah mana-mana channel pun ada je muka Hawa. Hawa tak boleh raya ke apa? Memang raya sini. Memang dah bertahun-tahun sejak kerja news dulu. Memang raya je, raya sini dulu kat Shah Alam dulu. Langkawi? Langkawi balik kemudian sikit lah. Jadi siapa yang nak Langkawi jumpa Hawa, raya ke berapa balik? Minggu ke-3 mungkin, minggu ke-3 Syawal. So tunggulah Hawa nanti bagi duit raya. Diorang bagi duit raya Hawa. Hawa lah. Hawa lah kena bagi sebab Hawa dah popular. Oh wow. Amin. Okay, amin. Alright. Sambil-sambil kita nak meraihkan Aidilfitri dan juga kita nak meraihkan semangat Hari Raya ni, dan pastinya di Astro Awani kita nak membawa diskusi dan juga perbincangan yang sama seertinya dengan apa yang kita bawakan tema di Astro, iaitu masa anugerah terindah. Kalau untuk Hawa sendiri, apa yang definisi Hawa untuk masa anugerah terindah ni? Yang Hawa boleh fikir dengan cepat masa yang kita ada, sebab sekarang ni Hawa pun masih tinggal dengan ibu ayah Hawa. Orang selalu tanya kenapa tak keluar ke apa kan, sebab kebebasan kalau dah keluar. Tapi Hawa fikir selagi ada masa, sebab Hawa seorang je anak perempuan, selagi itulah nak spend time dengan ibu ayah Hawa. Itu definition yang Hawa boleh share lah. Selagi kita ada insan kita sayang, kita jagalah. Puji pula tanya kita je. Okey, kalau Fauzi memikirkan macam ni lah, kita kena bersyukur dan juga kita menikmati waktu yang ada. Macam sekarang ni, saya rasa saya tengah raya bonanza. Selain daripada Hawa, saya juga akan ditemani dengan seorang lagi. Baju dia sama colour dengan Hawa. Fauzi tak geng hari ni. Umur dia lebih kurang juga kan rasanya? Umur lebih kurang. Okey, kita nak bersama dengan, saya rasa cukup terkenal kalau dalam arena sukan, khususnya dalam gimnastik artistik. Kita perkenalkan Farah and Abdul Hadi. Hello. Hai Farah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Berseri-seri lagi set ni ada Farah tau. Alah, terima kasih jemput Farah datang hari ni. Okey, tahun ni raya ke mana? Setiap tahun sebenarnya saya raya dekat Negeri Sembilan, kampung ayah dekat Rantau, Kampung Seliau. Alright, okey. Thank you tau singgah sini sekejap. Mestilah. Untuk korang dua saya sanggup datang sini. Thank you. Okey, Farah mungkin boleh kongsikan sebab ramai yang nak tahulah perkembangan Farah. Tapi itu kita cerita kemudian. Tapi sambil-sambil kita nak tengah nak beraya, mungkin ada yang sedang menonton peminat Farah mungkin nak tahu pengalaman Farah beraya, sebab Farah kacukan. Yes. Malaysia dan juga Kanada, ibu Kanada. Mungkin Kanada. Perbezaan dan juga budaya yang berbeza antara ibu dan ayah tu, bagaimana cara ataupun pengalaman beraya untuk Farah sendiri dan juga keluarga? So sebab ialah mak saya orang Kanada. So kalau raya tu memang selalunya kita memang tak pernah lah nak balik Kanada, sebab memang kita akan sambut belah ayah dekat Negeri Sembilan. Tapi yang pentingnya sebab masa tu saya tengah training lagi. So banyak masa sebenarnya kalau ada competition ke apa, saya akan training. So raya tu 1 hari saja. Kira banyak tahun juga. Banyak jugalah, banyak kali juga kan. Banyak kali. So kadang-kadang kalau saya balik kampung tu, saya punya macam maklum, saya punya relatif semua macam tahun ni balik ke? Dia cakap balik. Dan macam dapat 1 hari tu memang saya sangat gembira lah. Kalau paling lama saya rasa dapat 3 hari tu dah kira macam seronok lah dapat 3 hari cuti. 3 hari tu kira paling lama cuti. Tu paling lama cuti. Pernah tak dapat pengalaman beraya? Kerana komitmen training ke ada kejohanan competition? Mestilah ada. Saya pernah tak beraya langsung. Saya pernah tak silap saya 2014. Masa tu saya dekat Glasgow, saya bertanding dekat Commonwealth Games. Ada few competition, I think World Cup pun pernah skip. Atau kalau saya dekat dengan competition pun, kita orang tak boleh ambil masa lama. So kalau competition dalam sebulan, then kita orang akan 1 hari je raya. Tapi pernah lah kadang-kadang saya akan telefon pagi raya tu, telefon family, sambut melalui Zoom call. Masa tu tak ada macam FaceTime macam FaceTime dengan family. Kamu pernah tak beraya bersama keluarga ataupun ada pengalaman tu? Tak ada. Itulah teringat juga raya dekat Australia ke kan. FaceTime mak ayah. Tak apa, dekat sini lagi best raya daripada overseas. Kan makanan raya tak dapat lah. Tak dapat lah. Ni
training semua kan? Dapat makanan yang ada dekat sana. Tapi dengan game kadang-kadang dia orang buat special sebab dia orang tahu hari raya dan dia orang banyak negara sambut, so dia akan buat speciality satu hari. Dia akan bagi kita. So kadang-kadang dapatlah rendang sikit ke. Very jarang tapi ada certain negara akan buat. Mungkin klise lah kalau saya nak tanya Farah dan juga Hawa lah. You punya menu ataupun apa hidangan wajib untuk raya, tak kira lah raya pertama ke raya kedua. Ini mesti ramai nak tahu ni. Okay, so saya punya wajib ialah lontong. So dia ada 3. Yang pertama lontong, yang kedua sup tulang, yang ketiga semestinya lah rendang. Atlet pun makan banyak Yalah. Dia banyak burn. You tahu masa dia banyak burn kita orang kena makan banyak sebab kita orang kena exercise. So betul. boleh makan banyak. Saya ingat ada rutin disiplin makan. Untuk raya tak ada. Satu hari ada. Hari raya tak ada. Kita akan orang cakap belasah lah satu hari tu, lepas tu balik training tu kenalah sikit, tapi coach pun faham lah sebab raya. So yalah dah sebulan puasa kan. Ya, puasa training lagi, makan je lah. Hawa ada disiplin jaga. Kena ada. Hawa exercise pun sebab orang makan banyak. So selalu kalau raya memang jenis makan lah kan. Lepas tu rasa bersalah, malam tu memang akan lari. Tu 2-3 tahun kebelakangan ni lah. Dulu tak apa, dulu makan macam mana pun maintain. Jadi untuk tahun ni mungkin ada nak tahu Hawa lari kat mana? Yang tu tak boleh. Nanti ayah saya tak boleh keluar rumah. Alright, okay. Farah, mungkin boleh kongsikan juga setelah setahun, 2 tahun, hampir 2 tahun saya rasa. Dah sampai 2 tahun dah. Dah sudah tahun dah. Mungkin boleh kongsikan perkembangan semasa Farah, career Farah. Sebab sebelum ni kalau dalam interview dengan media tempatan, Farah cakap nak fokus jadi juri untuk gimnastik, kejohanan gimnastik. Tapi mungkin ada perkara-perkara lain yang Farah tengah fokuskan pada waktu ini? So sebagai juri tu saya memang dah beberapa tahun jadi juri. Saya tengah tunggu next year lepas Paris Olympic untuk ambil international license untuk tolong tim untuk pergi dengan mereka pergi pertandingan. Tapi saya juga motivational speaker. And selain daripada tu pun saya ada kerja untuk brand, so buat content creation. So saya pun kalau dalam masa dekat lagi mungkin masuk jadi host. Amin. InsyaAllah. Itulah cakap tadi boleh jadi pengacara sukan. Awak ni buat segmen sukan ke kan? Boleh, insya-Allah. Pandai je. Tak apa, saya nak cabang. So dalam entertainment boleh, sukan boleh. Cuba. Yes, why not? Why not kan? Sebab saya dah berapa 25 years dalam industri sukan. So saya mula 3 tahun dan saya retire masa 28. So agak lama. First debut Farah 2010. 2010. Actually, so Commonwealth Game was my first international game. Tapi saya wakil Malaysia sejak umur 11 tahun. Wow. Boleh nak throwback sikit macam mana you boleh start? Boleh. Sebenarnya saya start umur 3 tahun, kakak saya umur 5 tahun. Kalau you tanya I punya mak saya dengan ayah saya cakap saya anak tantrum sikit. So sekarang ni nampak tenang. Tenang, tapi masa tu tak tenang langsung. So dia masukkan saya dalam sukan gimnastik, and daripada umur 5 tahun saya dah tahu itu sukan saya. Wow. And memang minat dari kecil lagi. Memang minat lah. Saya umur 6 tahun ibu saya cakap dengan saya yang saya akan introduce dekat orang yang hai, saya gimnas Farah. So saya tak gimnas belum saya tahu Farah. Identity tu dah letak dah sebagai seorang gimnas. Okey, untuk 20 tahun dalam 25 tahun. Mungkin apa perkara yang paling merindukan untuk Farah? Kalau nak cakap, kalau berada di podium tu lain kan? So dia ada banyak aspek yang saya rindu. Semestinya actually dengan tim, pergi pertandingan, training, bersusah payah. And then the family, sebab family saya kan selalu pergi tengok saya bertanding. So ada family support tu masa saya bertanding, nampak mereka di stand. Banyaklah, dia ada banyak benda yang saya rindu sebab ialah saya punya hidup selama 25 tahun. So little bit pula tu. So little bit of everything lah rindu. So bila tengok TV, tengok game ke apa mesti ada rasa tu kan? Memang rasa rindu lah. Kadang-kadang macam nak balik training, nak masuk balik, nak compete balik, tapi fikir balik tak apalah, it's the time for up and coming juniors untuk naik dan mewakili Malaysia. So now bila macam ada masa free, do you still like do all the routine tu for fun? Kadang-kadang I wonder macam for fun dia buat ke? So I would say I still exercise. So I pergi gym, I buat
like normal workout training. Tapi nak buat gimnastik tu adalah sikit lah handstands, cartwheel, saltos tu boleh buat. Tapi kalau nak buat yang saya buat dulu tu, saya akan masuk hospital. Saya buat benda-benda macam tu. No lah. Kalau ada trampolin, ada pit, boleh lah. Awak minat ke? Minat tengok. Boleh. Tak apa, kita buat private session buat private gymnastik. Boleh untuk lagi ke nak lentur-lentur ni? Boleh ke kalau yang dah so kita orang kalau adult tu kita akan buat macam handstand, cartwheel, ada orang nak belajar. Yoga. Macam tu lah. Tapi everything boleh train. Not the big skills lah. Itu I tak boleh janji. Kan selalu orang start dari kecil lagi kan. Okey, banyak sebenarnya kita nak buat dan juga kenapa Farah ada dalam set Lebaran Awani ni sebab selain kita nak bercakap tentang suasana Hari Raya dan bagaimana pengalaman Farah dulu sebagai atlet, pengalaman beraya kat luar negara dan macam-macam lagi, sebab saya nak minta Farah untuk berkongsi posisi beliau sebagai seorang inspirasi kepada wanita muda yang lain. Saya rasa itu cukup bermakna untuk mungkin ada kanak-kanak yang ataupun anak-anak muda perempuan, gadis-gadis yang sedang menonton pada ketika ini yang mungkin menjadikan Farah sebagai idola. Betul sih, ada baby doll, ada patung Farah Ann tau. Jadi kita nak ketahui apa inspirasi dan juga jalan cerita untuk nak memotivasikan lagi anak-anak muda, dan satu lagi kepakaran yang perlu kita highlight untuk Farah ni. Farah ni mental health advocate. Yes. Jadi dia perjuangkan kesihatan mental dan apa-apa antaranya aktiviti yang latest lah yang Farah buat sekarang ni. Okey, itu kita nak cakap lepas ni. Lepas ni. Lebaran Awani kembali selepas ini. Okey, baik, kembali dalam Lebaran Awani. Saya bersama dengan Hawa dan juga gadis yang cukup menjadi fenomena beberapa tahun lepas dan masih lagi saya kira. Masih lagi inspirasi semua wanita. Farah Ann Abdul Hadi. Farah Ann, mungkin kita nak sambung balik lah kita punya sembang-sembang tadi. Walaupun dah bersara hampir 2 tahun, mungkin ada bagaimana Farah melihat kepada generasi ataupun pelapis-pelapis Farah Ann Junior dalam gimnastik artistik. Bagaimana melihat kepada potensi ke hadapan? Saya rasa memang potensi tu ada dekat team, especially junior team dalam, so I would say junior senior, sebab mereka ada yang dah 16 tahun. Untuk gimnastik 16 tahun dah jadi senior. So ada yang bawah 15 tahun, 16 tahun. Memang potensi tu ada. Saya harap dalam the coming years, sebab nanti ada SEA Games yang akan datang, so mereka akan go into the scene dan dia akan, I would say like meletup lah dalam the scene and to make Malaysia proud. Saya rasa memang potensi itu ada, tapi I hope for more. Semestinya dalam sukan saya kita nak lebih ramai. Dalam I would say to senior level sekarang ada orang, but it's more of the juniors. Tak silap saya memang MGF telah buat selection untuk new junior program yang kalau tak silap would come in end of this year, kalau tak silap saya, to have more girls. Sebab semestinya kalau you tengok pool, out of all the athletes, macam saya pun maybe kita orang ada 20 tapi you always only see one. So kita kena pool yang lebih besar kalau kita nak maybe in the next 10 years pergi team. Bukan saya saja seorang pergi Olympics, tapi a team untuk qualify ke Olympics. So lagi ramai kanak-kanak yang kecil yang sustainability untuk ke jadi senior. Kena train lagi, kena ada lagi. Okey, dan tu dalam kira orang yang dalam bidang sukan. Untuk atlet, dia bukan sokongan jurulatih family je, sokongan daripada peminat, daripada rakyat Malaysia juga untuk compete. Kita tak nak orang sokong bila menang saja, bila dapat pingat emas saja kan. So, apa yang Farah boleh cakap ataupun harapkan daripada rakyat Malaysia lah, whenever kita punya atlet bertanding competition apa pun, bagilah sokongan. Saya rasa penting untuk orang luar sana tahu yang kita still manusia. Saya rasa kadang-kadang akan lupa yang sebenarnya atlet tu ialah seorang manusia yang ada perasaan. Sebab saya rasa maybe orang lupa yang kalau kita kalah, kita pun rasa sedih. Macam masa dulu saya kalah, saya tak dapat menang pingat atau saya tak buat yang terbaik, saya rasa diri sendiri sangat hancur hati saya. Sebab saya rasa saya tak bagi yang terbaik. And kita sebagai atlet pun kita rasa sangat down. And tambah pula kalau kita dah tahu kita tak buat yang terbaik, and then orang awam pun highlight lagi atau selalu keluar news macam, oh dia kalah, dapat silver medal, kalah. Mereka pergi yang paling suka guna apa? Pergi melancong.
So kita orang, sebab orang macam dulu saya pun training about 30 hours a week. Saya training 6 days a week, double session, Monday, Wednesday, Friday. Kita orang train bulan puasa. Out of the year kita dapat seminggu je cuti. So a lot of our time sebagai atlet spend untuk berjaya. And sokongan memang yang paling penting lah, daripada family, daripada keluarga, jurulatih, institusi Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara. Tetapi sokongan orang awam ialah penting sebab the more support kita dapat daripada orang awam, the more luas bidang sukan di Malaysia boleh berkembang. Kalau kita lihat timeline perjalanan karier Farah daripada 2010 lah kalau di peringkat international sehinggalah akhir di Tokyo. Yes, 2021. Jatuh bangun sebagai seorang atlet itu satu hal. Keduanya, nama Farah N kalau melihat di media sosial, selain daripada sokongan itu satu, Farah N juga tak nak, maaf kalau saya katakan pada ketika ini turut ada kalinya menerima kecaman. Tapi untuk sebagai seorang atlet, bila dah ada kat podium tu, bagaimana Farah N, karakter Farah N tu untuk tinggalkan semua yang negatif tu untuk fokus mental kena kuat. So saya sebagai atlet, saya memang keluar sana, saya memang untuk mewakili Malaysia. And untuk saya tak kisahlah orang sokong ke, tak suka saya ke, suka saya, itu semua saya lupakan. Sebab saya punya kerja sebagai seorang atlet untuk keluar sana, untuk bertanding untuk Malaysia. My job is to go out there, do my best. So saya akan sentiasa keluar sana 110%. Sebab macam kita manusia, ada orang yang kita suka, ada orang yang kita tak suka. And memang macam mana pun saya tahu yang saya kena keluar sana buat yang terbaik. So macam untuk saya, I ambil saya punya family, kawan-kawan, jurulatih, mereka punya kata-kata semangat, and saya ambil itu simpan dalam hati. Yang tak baik atau yang tak, orang cakap macam mana bagi ayat yang lembut. Ada menangis tak kalau bila yang tak best sangat tu? Yang tak best sangat tu, kadang-kadang mestilah sedih sebab kadang-kadang kita dah buat yang terbaik. Saya pergi training, saya dah buat yang terbaik, and then still orang tak nampak. Still orang ingat. I pernah ada orang tanya, you so training 1 hari seminggu je? Cakap, So orang kan tak faham apa yang kita buat. So memang ada kadang-kadang saya rasa sedih. Sebab yelah, kalau dah bagi 100%, dah buat yang terbaik, dah mewakili Malaysia, Jala Gemilang dah berkibar, and still orang tak gembira. Mestilah kita rasa macam, so buat apa kita buat untuk Malaysia kalau mereka tak sokong. Tapi alhamdulillah banyak rakyat Malaysia yang sokong. Sebenarnya banyak sana di luar sana. Tapi ialah dengan media sosial yang tak baik je yang naik atas. Banyak je orang yang sokong, ramai sokong. Itulah. Tengok sambil makan rendang pun. So saya memang berterima kasih sangat sebab memang ramai rakyat Malaysia yang daripada dulu sampai sekarang sokong saya dengan semua atlet. So saya sangat berterima kasih kepada kamu semua di sana sebab dengan sokongan tu kita dapat. Kadang-kadang memang penat lah nak training lah. Raya tak dapat raya lah. Tak dapat dengan family. Tapi social media, cari social media. Yalah, betul. Tapi kita tahu banyak sokongan tu membagi kita semangat untuk buat apa yang kita perlu buat untuk berjaya untuk Malaysia. Jadi kekuatan ni lah yang melayakkan Farah N. Kita gelar dia sebagai inspirasi. Bukan sahaja wanita, even kanak-kanak, gadis, girls pun look up to you. Dan sebenarnya bila kita cakap pasal kesihatan mental, since Farah pun memperjuangkan tentang mental illness, kesihatan mental, sebenarnya dia bukan satu benda yang senang kan untuk nak kuat mental ni. So apa yang Farah boleh cakap tentang orang yang rasa ada depression ke kemurungan tu benda yang tak ada apalah. Jangan layan sangatlah. I think it's very important untuk acknowledge kalau especially you have depression, untuk seek help. Actually banyak di luar sana yang kita boleh pakai untuk membantu kita. Atau yang paling penting, tell someone. Bagi tahu. Macam saya dulu pun masa saya rasa down, saya rasa saya tak boleh go on, saya bercakap dengan kakak saya, dengan family saya. Atau saya pun ada psychologist yang saya pergi jumpa. And then selain daripada situ, ketahanan mental pun kita boleh train. So dulu saya banyak baca buku, saya buat orang panggil visualization. So saya untuk training part, saya visualization saya punya rutin, macam mana saya nak bertanding, macam mana saya nak keluar sana, how do I act. So itu semua yang kita boleh belajar. So I think dia merangkumi, orang selalu fikir fizikal je. Tapi tak fikir mental. Mental banyak aspek yang kita boleh gunakan. Tulis dalam journal, banyak aspek yang kita boleh cari, dan please go to a mental health officer yang berkelulusan. Saya tahu luar sana memang banyak information, but please go to someone that has the authority, macam doktor.
Bila Farah cakap pasal mental health officer, orang kadang-kadang takut nak jumpa. Betul. Takut nak, yelah kalau nak jumpa dia ni ada kan. problem. Takut di-label sebagai problematic. Betul. So what say you? So macam I cakap tadi, I actually also go see a psychologist. Masa I training dulu, and for me it's very important. Sebab macam kalau kita sedih, kita bercakap dengan kawan. Kita bercakap dengan family. Tapi kadang-kadang we have to think about mental health ni. Satu, kalau kita patah tangan, patah kaki, kita pergi jumpa doktor. Kenapa kita tak jumpa doktor kalau kita ada rasa depression, kalau kita rasa anxiety and all these issues, kenapa kita tak pergi jumpa? Tak semestinya benda tu buruk. Tapi itu I think mental yang kita kena tukar, persepsi yang kita kena tukar tentang like mental health. Okay, nanti kalau saya depressed ke, saya ada problem Farah. Dia jumpa Farah. Tak, please see a doctor. Bagi contact number doktor. Beri contact number doktor untuk tolong dengan lebih bagus. Alright, kita lebih kurang ada 2-3 minit yang akhir ni. Mungkin akhirnya Farah Ann, nama Farah Ann adalah cukup disegani lah dalam arena gimnastik artistik ni. Kalau nak cakap pasal title Farah Ann sebagai Ratu Gimnas, saya rasa agak lamalah berkekalan untuk Farah tu. Tapi mungkin pegang title tu. Pegang title tu mungkin akhir ini bagaimana Farah untuk melihat ke hadapan, apa lagi yang perlu dilakukan untuk, kita bercakap bukan saja Farah dan juga rakan-rakan ataupun junior-junior yang lain, tapi kita bercakap tentang ekosistem secara keseluruhan untuk melahirkan lebih banyak Farah Ann selepas ini. I think ekosistem memang dah in place. Sebab memang banyak perkara yang telah dilakukan. Tetapi I think parents pun kena ada persepsi yang sukan ni bukan sahaja untuk main-main. Banyak parents masukkan anak dia dan masuk SPM, PMI berhenti. Mereka tak tahu yang mereka, actually kat Malaysia ni banyak peluang untuk anak-anak untuk masuk sukan. Saya pun pergi universiti ada scholarship. So saya belajar, saya dapat scholarship sebab saya bermain sukan. So ramai orang tak dapat lihat tu. So I think parents are the first person untuk tolong anak-anak mereka. Yalah, saya start umur 3 tahun. Takkan saya sendiri jalan kaki pergi training kan? Betul. Parents yang kena hantar. So I think parents, mereka perlu memberi peluang untuk anak-anak mereka untuk masuk dalam sukan. Dan I hope akan lebih banyak opportunity untuk kanak-kanak bermain sukan, especially dalam lower level. Sebab kita kena pool yang lebih besar untuk mendapat champion satu hari nanti. So ada 1,000 orang, maybe 1 orang akan jadi champion. Imajinasi Farah nanti dalam mungkin beberapa tahun akan datang, di mana Farah nak melihat gimnastik artistik ni? So harapan saya memang, yalah sekarang kita ada macam Iman, kita ada Rachel, kita ada Syarul, tapi saya nak dalam few years kita ada qualify team ke Olympics. Macam itu saya qualify seorang saja, tak sempat nak qualify team. Hopefully maybe dalam 20 years, sebab dalam sukan ni kita kena tengok long term. Dia tak boleh nak rapid. Not rapid. 5, 10, kita kena 20 years. Team dapat pergi ke Olympics and then maybe more medals in Commonwealth, Asians. Kita dah dominate dalam Southeast Asia Games untuk Malaysia, untuk gimnastik, alhamdulillah. Hopefully in the next SEA Games kita dapat mendominasi lebih, tapi more untuk the bigger peringkat. Sebab Farah dah set the bar high. So kita tengok lebih cerah lagi lah masa depan dalam sukan gimnastik ni, insyaAllah. Mungkin yang terakhir sekali lah, kita bagi peluang kita nak sembang-sembang raya kan. Sembang raya. Mungkin ada ucapan ataupun nak dikongsikan kepada family dan mungkin secara keseluruhan mereka yang menonton, peminat Farah. Saya rasa peminat Farah ramai lagi ni. Memang ramai. Lepas tu kena nyanyi lagu raya. Ya Allah. Saya rasa itu untuk orang yang berpakar. Saya bukan penyanyi. Kalau tak, saya dah lama dah pergi dalam bidang ni. Itu saya lah. Dia start, kita backup. Kita backup. Okay, so kalau ucapan raya, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang sambut. Kenangilah. Apa? Okey, betul. Kenangi. Nasib baik saya main gimnastik. Okey. Sekali lagi Okey. Boleh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang sambut di luar sana. Makanlah rendang, lemang semua di sana, and hayatilah masa ni dengan keluarga anda. Yes. Masa anugerah terindah. Betul. Saya kira itu sebenarnya refleksi yang cukup baik dalam kita punya diskusi ataupun kita punya sembang-sembang dalam setengah jam ini, kerana Farah ni banyak sebenarnya inspirasi cerita yang dia kongsikan. Banyak jasa dia juga banyak untuk sumbangan. Negara. Dan kalau ikutkan, banyak lagi kita nak tanya kan. Banyak lagi cerita yang mungkin dia nak spiliti kan. Tapi tak apa, itu kita simpan nanti, ada kesempatan yang lain. Tapi mungkin terakhir daripada Hawa. Okey,
Okay. Saya Hawa, saya nak cakapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Jadi nak cakap terima kasih jugalah yang mengikuti Hawa dekat Awani, Dialog Anak Muda. Dan hari ini untuk Lebaran Awani kan. Terima kasih juga sudi ajak Hawa jadi co-host hari ini. Okey, terima kasih jugalah Hawa kerana sentiasa tak tolak undangan untuk jadi co-host. Dia adalah host dan juga co-host saya. Dan untuk menutup, saya rasa apabila kita bercakap tentang anugerah masa terindah ni, refleksi sedikitlah kita habis dalam seminit ini. Kadang-kadang kita sentiasa bila kita lihat orang lain, kita rasa kita kekurangan sebab kita membandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain. Betul. Ada kalanya perkara itu membuatkan kita sering terlepas pandang nikmat dan juga kelebihan yang kita ada. Masa anugerah terindah sebenarnya apabila kita dapat beraya dalam konteks Malaysia yang cukup harmoni, kita dapat pergi beraya. Tapi untuk teman-teman kita yang berada di satu sudut di luar sana yang mungkin rezekinya, mungkin pengalamannya, mungkin suasananya sedikit kurang ataupun sedikit berbeza dengan kita. Jadi inilah sebenarnya masa anugerah terindah. Kita kena nikmati, kita kena hargai dan mungkin kita kena nikmati dengan cukup sederhana. Itu daripada definisi saya, masa anugerah terindah. Betul. Sebab Hawa baru terfikir ni jugalah semalam, tak semua orang ada ibu ayah untuk raya ni. Kadang-kadang kita dah biasa kan ibu ayah kita kan. Kita lupa ada orang yang baru saja kehilangan. So raya ni raya yang berbeza untuk sesetengah orang. Jadi maybe kita yang ada dekat sekeliling ni, kita gembirakanlah kawan-kawan sekeliling kita kan. So make sure raya semua orang adalah rasa happy tu, adalah rasa gembira tu. Okey. Saya rasa cukup untuk waktu ini Lebaran Awani. Terima kasih sekali lagi Farah and Abdul Hadi dan pastinya anda terus mengikut Astro Awani. Banyak lagi sebenarnya program-program dan juga di semua saluran Astro banyak sebenarnya. Hawa dia banyak sebenarnya selain daripada program malam ni. Janganlah banyak. Adalah. Selain daripada mencara di berlakon juga ni. Okey. Baru cuba. Alright. Okey. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada saya Fauzi Zain. Saya Hawa Rezwana. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Lebaran Awani. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Agak terkejut. Kita pula sedondon kan malam ni. Malam ni kita agak sedondon juga. Ada makna tak kita pakai colour warna ni? Warna macam ni okey. Lalu kalau kita bersiaran secara khas apabila waktu malam raya ataupun minggu raya, kita jemput macam-macam tetamu kan? Tetamu berbagai latar belakang lah kalau kita nak katakan. Daripada peniaga jual kuih, buat baju, content creator. Tapi kali ni kita ajak tetamu yang agak special sikit kan? Special sebenarnya Nina. Kerana, okey, Nina ada bela kucing juga kan? Okey, saya pun ada bela kucing. Tapi ceritanya adalah, kalau kita cuti, kita balik kampung, sama ada kita bawa kucing kita balik kampung juga ataupun hantar dia pergi hostel. Kena hantar pergi hostel, boarding lah, kena hantar boarding. Jadi yakin tak, percaya tak ataupun ada kerisauan tak sebagai? Kadang-kadang adalah sebab bukan saya risau sebab mereka bercampur dengan kucing-kucing lain, takut terjangkit ke, ataupun saya risau lonelynya kucing tu tanpa saya. Kasih sayang saya tak ada. Kasih sayang tak ada. Diorang pun sebenarnya akan sedang depressed tau. Okey, tapi tak layak sebenarnya untuk kita dua sahaja sembang dekat sini. Perkenalkan tetamu kita, Nina. Kita perkenalkan dia adalah pengasas bersama Ketua Pegawai Eksekutif Oyen sendiri. Kita mempersilakan Kevin Ho. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menyertai kami pada Minggu Raya ni. Selamat Hari Raya, sama-sama. Okey, Kevin, kita tahu mungkin Kevin boleh cerita sedikitlah background Kevin macam mana, dari mana dan kenapa boleh terlibat dalam perniagaan kucing ni. Okey, sebenarnya saya pun pemilik kucing. Nama kucing saya Sir Oyen. Saya dalam Sir. Maksudnya Sir lah. Dia ada title sikit. Ada title sikit. Nampaklah tuannya. Sebab tahulah untuk Oyen dia jenis perangai mereka macam nakal sikit dan dia kucing saya ni dia kebiasaan Oyen ni lelaki. So saya bagilah nama dia Sir.
Dan ada juga page Instagram untuk dia juga. Wah. Ada juga Instagram. Dia media influencer. Tak, belum lagi. Belum sampai 1,000. Belum sampai 1,000 follower. Biasanya saya dalam bidang sebelum ni saya dalam bidang insurans. Family saya pun ada syarikat insurance agency lah. Dan masa pandemik saya pun risau tentang kucing saya dan banyak juga kawan rakan-rakan yang ada kucing, ada anjing yang risau juga tentang penyakit-penyakit yang mereka akan ada masa mereka tua. Disebabkan manusia ada insurans, tapi kenapa haiwan peliharaan tidak boleh ada insurans? Tapi Acap, banyak sebenarnya kita nak sembang pasal macam mana you start your business. You kira tip, you punya business partner is actually your cat. My business partner is my cat. Dia ikon lah kita. Ikon. Betul. Tapi untuk sebenar Raya Aidilfitri ni mungkin kita nak cerita, walaupun Kevin tidak menyambut iaitu perayaan Aidilfitri setiap tahun. Tapi kita nak ceritalah bagaimana pengalaman ataupun experience you sepanjang tahun. Dan juga apa makna Aidilfitri sebelum kita go dive lagi lah nak cerita banyak-banyak pasal Oyen dan lain-lain ni. Special kepada penonton-penonton Astro Awan ni, apa makna Aidilfitri kepada you lah? Sebenarnya makna Aidilfitri kepada saya first and foremost makanan. And then saya pun banyak rakan-rakan kawan yang beragama Islam yang sambut hari raya dan ada juga pengalaman bagi saya semasa Ramadan saya pun ada cuba berpuasa. Sebelum ni saya pun biasanya kalau ajak rakan-rakan saya untuk berbuka puasa makan, saya pun akan cuba juga berramadan. Macam mana pengalaman dia masa you cuba berpuasa tu, Kevin? Pengalaman dia menarik sebab sebelum ni saya tidak pernah fikir perasaan untuk tidak makan dan tidak minum juga sepanjang hari. Tapi pengalaman bagi saya memang positif sebab saya berasa macam kita ni tidak perlu tak perlu makan banyak juga. And then still survive. That is correct. And then kita pun ada perasaan macam menghargai makanan, menghargai minuman. And then untuk saya semasa berbuka puasa dengan kawan-kawan yang beragama Islam, saya dapat merasakanlah perasaan mereka untuk berpuasa. Bukan pelbagai makanan juadah yang kita makan setiap petang tu, tapi dapat mengeratkan lagi hubungan dengan keluarga, rakan-rakan, terutamanya kan Harith. Seronok sebenarnya dapat berjumpa apabila raya ni, konsep raya ni bagi I apabila kita dapat sharing, especially bila kita, I tak pernah interview Kevin, so jadi excited sebenarnya bila raya ni kita dapat cerita pasal bukan sahaja berkenaan dengan sesama manusia, tapi kita nak cerita pasal binatang haiwan juga kan. Itu sebenarnya something yang menarik untuk kita bincangkan selama 30 minit ini. Kevin, mungkin saya nak bawa sedikit kita masuk kepada cerita berkenaan dengan Oyen ni sebenarnya. Selalu kalau raya lah, apa antara concern dan juga mungkin kebimbangan berkenaan dengan pet owner ni, pemilik-pemilik haiwan kesayangan ni, apa antara concern mereka? Terutama kalau kita cerita pasal balik kampung, sebab tak kisahlah Chinese New Year ke, Deepavali ke, Raya ke, kalau orang balik kampung, Malaysia ni dapat balik kampung seminggu. Betul. Kevin. Untuk Raya ni, biasanya kalau pemilik haiwan peliharaan nak pergi balik kampung, kita akan tinggalkan di boarding center ataupun tinggal di rumah. Kerisauan untuk pemilik haiwan peliharaan ialah kalau penyakit, ada tak boarding yang kena pastikan boarding yang bersih, boarding yang bagi makanan yang sesuai untuk your pets. Biasanya yang paling risau untuk pet owners, sebelum ni kita pun ada pengalaman. Oyen ni dah berada di Malaysia dah hampir 3 tahun. Untuk tuntutan masa lepas raya inilah yang paling banyak yang kami pernah mengalami. Lagi banyak demand dan juga lebih banyak orang yang akan buat tuntutan, claim. Kebanyakan kes-kes yang kami nampak ialah selsema atau muntah cerit-berit sebab banyak pemilik haiwan peliharaan tidak tahu makanan yang dibagi oleh boarding center ni. Dan juga stres yang si bulus kami akan dapat semasa dalam boarding center ini. Oleh itu kita pun akan menasihatkan pemilik haiwan peliharaan, tolonglah kemaskinikan vaksin, tolonglah kemaskinikan pencegahan ubat
cacing, ubat kutu, dan pilih boarding center yang bersih dan dipercayai juga. Tapi Kevin, untuk mungkin owner cats kat luar sana, cat lover, mungkin mereka tak beri perhatian sangat pasal kesihatan sampai memerlukan insurans. Apa yang buat Kevin sedar betapa pentingnya kucing, kita punya Oyen ni memerlukan insurans? Sebenarnya kucing ataupun anjing sekarang untuk kami macam family. Dan kalau manusia akan berumur atau berusia dan akan sakit, sama juga untuk haiwan peliharaan kami. So yang paling penting kita tahu kos-kos veterinary semasa kucing ataupun anjing akan sakit. Banyak pet owner yang buat pertama kali, mereka tidak tahu kos yang tinggi yang kucing atau anjing akan dapat semasa mereka tua atau semasa sakit. Bukan saja sakit, tapi accident. Tahulah kalau kucing ni masa dia muda mungkin nakal-nakal, berlari-lari, mungkin terjatuh, patah tulang. Untuk kos veterinary untuk bagi rawatan sekarang memang mahal. Untuk rawatan kadang-kadang untuk patah tulang mungkin sampai RM3,000, RM4,000. Ubat pun tidak murah sekarang. Tengah-tengah dengar kat luar sana boleh beribu-ribu kosnya. Beribu-ribu. Kami pernah nampak untuk hip replacement untuk anjing sampai RM15,000. Wow. So, I think yang paling penting for first time pet owners, ingatlah kucing ni sama macam manusia, akan sakit juga. And then perlulah fikir tentang kos kewangan. So, untuk insurans ataupun takaful, sekarang kami ada plan takaful juga. Ingatkan untuk fikirkan tentang kos. Kalau nak dapatkan insurans atau takaful, kita boleh kurangkan lagi beban kos kewangan, kos veterinary. Menarik, bukan insurans biasa, tapi insurans takaful yang ikut patuh syariah. Bagus, Kevin. Ini ada satu inisiatif langkah bagus. Mungkin Kevin, sebelum kita nak berhenti rehat ini, mungkin Kevin boleh ceritakan berkenaan dengan package, Oyen ini, apa bentuk? Maksudnya mungkin ada orang di luar sana yang macam tanya, sama ke macam manusia pemilik macam kita kan? Ada pelbagai syarikat insurans, ada satu syarikat insurans ada pelbagai jenis perlindungan, coverage yang kita boleh dapat. Adakah Oyen juga menawarkan hampir sama? Mungkin you boleh cerita sedikit. Boleh. Sebenarnya cakupan kami ataupun perlindungan kami jenis general insurance. Maksudnya yang ini yang coverage kami untuk medical. So contoh kalau kucing sakit ataupun cedera, accident, kami akan bayar tuntutan sebanyak RM8,000 setahun. Dalam RM8,000 ini pampasan termasuk kos rawatan vet, ubat, boarding di hospital ataupun di klinik, dan polisi kami renew setiap tahun. Dia jenis renewal setiap tahun. So untuk tuntutan, pelanggan kami ataupun customer boleh pergi ke mana-mana klinik di Malaysia. Kami tidak ada panel, buat reimbursement, buat bayaran dulu. Selepas itu reimburse dengan Oyen. Pay and claim lah. Pay and claim konsep. So kita tidak perlu ikut mana-mana panel klinik. Dan sekarang ini kami dah bekerjasama dengan hampir semua klinik di Malaysia. Macam mana nak terlibat untuk memiliki ataupun cat insurance? Kena pergi walk in ke, subscribe social media saya tengah buka digital website ke? Kalau ramai nak dengar, saya tengah buka website Oyen ni sebenarnya tengah tengok apa yang ditawarkan. Sebenarnya pendaftaran senang sebab konsep kami digital. Tapi di tim Oyen, kami juga ada tim-tim yang buat sales, ada yang buat customer service. Semasa tuntutan, kami akan tolong secara atas talian submit information kepada online, secara online. Kami akan proseskan informasi dan hantar kepada syarikat insurans lah untuk buat proses bayaran ini. Maju kita Oyen, topik pun Oyen. Banyak lagi kita nak bincangkan pasal Oyen, tapi kita akan berdiri rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Lebaran Awani bersama saya, Haris Ashraf, Nina Rozman. Bukan berdua je. Kevin Hong pun ada. Kita. Kevin merupakan pengasas Oyen. Kalau anda ada masa-masa tengah tengok ni kan, sambil-sambil tu bolehlah buka dekat Truephone kan, buka website oyen.my. Oyen.my, oyen.my ni ada macam-macam sebenarnya, dan
ada kod harga dan sebagainya, macam mana, apa package yang nak, general insurance apa, takaful yang nak dipilih, nak claim macam mana. Menarik sebenarnya. Okey, berapa lama dah Oyen ni beroperasi, maksudnya menawarkan perkhidmatan ini, dan juga sehingga kini berapa ramai dah yang dah subscribe to the insurance lah? Oyen dah beroperasi selama 3 tahun sekarang. Semenjak tahun 2021 pada bulan Jun. Sekarang jumlah perlindungan yang kami dah bagi di seluruh Malaysia berjumlah 300 juta ringgit kos perlindungan. So yang ini total perlindungan yang kami dah berikan kepada pemilik haiwan peliharaan lah. Maksudnya kalaulah semua kucing, semua anjing jatuh sakit pada masa yang sama, kos yang kami akan bayar sehingga 300 juta ringgit. 300 juta ringgit. So memang dah banyak. How big? Dah sampai dah banyak. Juta. So yang ini kos perlindungan yang kami boleh cover lah. Tapi tak semestinya semua cats ataupun semua anjing akan sakit dalam masa yang sama. Tetapi kalau kita lihat life insurance ni mungkin penting apabila waktu-waktu tertentu lah, macam Kevin cakap tadi, mungkin waktu dia sakit ataupun waktu dia accident ataupun dia punya basic check up yang kena buat every year. Tetapi kalau kita nak lihat musim perayaan ni, mungkin banyak demand dia dan mungkin kita memerlukan lebih banyak insurans. Kita nak tengok, Oyen Insurance ada macam offer cakupan tambahan khas tak? Special coverage tak? Especially musim perayaan Aidilfitri dan perayaan-perayaan lain. Mungkin ada satu, boleh kita cakap package lah. Selalu kan macam spa, kita pergi package. Basuh ni muka, satu body kita dapat diskaun. Mungkin raya pun ada package Oyen ke macam mana? Sebenarnya untuk cakupan kami, coverage kami memang luas. Sebab untuk pet insurance kami, kita boleh bayar pampasan kalau kucing sakit outpatient juga ataupun inpatient. Biasanya untuk insurance biasa, untuk penyakit patient kena tinggal dalam hospital baru boleh buat tuntutan. Tapi untuk insurance outpatient pun boleh cover. Yang semasa raya ni, yang biasa kucing sakit disebabkan oleh makanan atau disebabkan oleh stres, tak semestinya ada penyakit kronik. Also di Oyen sekarang, kami juga ada veterinary professional yang akan memberi nasihat kepada pelanggan kami, especially now masa pre-raya, sebelum raya, kami akan adakan seminar, webinar untuk memberi nasihat kepada pemilik kucing yang nak beraya. So yang ini kita kira added value services lah kepada pelanggan kami. Wah, so Oyen menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada kucing. Saya jealous. Bila kita dengar, saya macam macam kan? Macam tercengang juga sebenarnya. Saya punya insurans pun rasanya tak banyak. Sebab sekarang our pets macam family member. Betul. Kadang-kadang diorang punya care tu pun kena lebih sikit daripada kena kita. Sensitif diorang pun lebih tinggi sebenarnya. Makanan pun semakin baik, semakin mahal. Tadi saya ada bercakap dengan saudara Haris juga. Sekarang kalau kucing dah makan brand yang tertentu, mereka tak nak tukar. Betul. Terjadi kepada kucing saya. Betul, try mix ke wet food ke. Dia pun ada standard juga. Kucing-kucing ni, Oyen ni. Okey, kalau macam dekat sini, saya ada nampak lah, mungkin Kevin boleh ceritakan sedikit sebab saya nampak dekat website ni ada macam consultation, ada untuk blood test, ada antibiotik combo, IV drip, hospitalization. Kalau anda buka website dia dan kat situ dia tulis claim diluluskan. Oyen.my. Apa bentuk claim yang mungkinlah yang dah biasa dituntut dan juga jenis-jenis claim lah yang selalunya dikendalikan oleh Oyen sendiri? Untuk kucing, biasanya yang kita nampak pelbagai jenis virus. Kalau ada pengalaman sebelum ini, mestilah tahu kucing biasanya ada virus jenis-jenis FIV ataupun FIP, sporovirus, ada juga yang virus yang kronik. Untuk kucing jantan, biasanya ada masalah kencing. Yang paling penting kena pastikan mereka minum banyak air. Tapi untuk kucing jantan, mereka akan ada chance lebih tinggi untuk dapatkan penyakit kencing. FLUTD, nama dia Lower Urinary Tract Disease. Jenis-jenis penyakit ni di cover oleh Oyen Insurance juga. Yang paling penting kita kena tahu, insurans ni cover penyakit dan kemalangan.
benda-benda yang macam untuk pencegahan, contohnya vaksinasi ataupun check up yang biasa, yang ni tak termasuk dalam insurans. Seperti insurans manusia juga, blood test biasa memang tak cover sebab yang ini dikira pencegahan. So selalu kebanyakannya usually kucing jantan lah akan lebih banyak sakit dia punya rate dan kucing baby cat ke ataupun tak adult? Semestinya. Tak semestinya. So I think it's also quite split lah. Dua-dua jantan dengan betina pun ada penyakit. Untuk kucing yang dah berusia, biasanya dalam masa umur 7 tahun, 6 tahun, masalah sakit buah pinggang, kidney problem will start to occur sebab terpulanglah kepada jenis-jenis penjagaan atau jenis-jenis makanan yang diberi semasa mereka kecil ataupun kebiasaan minum air. Untuk kucing mereka tak suka minum air. Betul. Memang tak suka minum air. Memang They degil don't like. sikit. Saya pun kadang-kadang pujuklah tolak minumlah air baik untuk badan. Elektronik Yang fountain. Betul. Itu baru dia macam excited Semangat sikit nak sikit. minum. Betul. Kan? Tapi bagi saya yang paling penting tinggalkan berapa takung air dalam rumah lah. For me, I letak maybe tiga maybe dekat kitchen satu, bilik satu. You cakap pasal kucing punya insurans ataupun cakupan ni, it's not something dah lama. It's quite new, few years, and lagi-lagi you buat insurans takaful. Based on your experience, your whole journey, apa the challenges that you have been facing taking care of cats, safety, insurans, macam mana? Ataupun you nak kesedaran kepada manusia tu sebenarnya yang susah. Betul. Macam mana? Ya. Bagi saya, insurans dan takaful ini yang paling penting ada kepercayaan, trust. Betul. Sebab kami ini dalam bidang servis, bukannya ada produk yang kami jual. So yang paling penting dalam tahun pertama ataupun tahun kedua ialah untuk membina kepercayaan, keyakinan dan kepercayaan from your customers, from your pelanggan, dan untuk membuat bayaran claim secepat mungkin. Sebab ada masanya tuntutan pun mungkin ambil berapa masa sebab dokumen tidak lengkap ataupun kompleksiti penyakit lah. Ada juga yang penyakit kita kena buat investigation kalau dah pernah berlaku sebelum membeli insurans. Investigate. Investigate. Sebab kena declare juga kan. Kena declare juga. Kena declare juga lebih kurang macam kita manusia jugalah kan. Betul juga. Kena declare juga. Banyak juga kerja tu, Harith. Macam mana? Kucing Harith dah ada insurans belum? Belum. Sama I pun belum. Itu I tengah sambil interview ni, I tengah fikir ni. Okay, I boleh lah nak buat. I dah buka website ni, nanti I fikirkan macam mana, I nak tengok macam mana, apa what kind of coverage apa semua kan. Tapi dah pemiliknya bersama dengan kita kan. Okay, Kevin, sedikit melihat kepada dari segi, tadi kita bercerita berkenaan dengan cabaran. So, what's next for Oyen? Apa yang you aspirasikan dan you impikan dalam nak menjayakan your business, maksudnya menerusi insurans takaful Oyen ini? Sebenarnya untuk insurans dan takaful haiwan peliharaan, kalau kita tengok negara-negara maju seperti Norway, seperti UK, pets mereka dah hampir 30 to 50% pets dah ada insurans. Tapi di negara-negara mungkin Asia Tenggara, pet insurance ni masih baru lagi. Banyak yang berkata dengan saya sendiri pun tak ada insurans. Kenapa? Macam mana nak beli untuk kucing? Tapi for me, kenapa kena perlu fikir separately? Why don't untuk bagi kita, kadang-kadang orang membeli insurans untuk kucing, selepas itu mereka akan tahu maybe it's time to buy for myself as well. So insurans ni topik bukan saja untuk kucing tapi untuk manusia. Tapi untuk kami nak memperbesarkan lagi pet insurance. Untuk Oyen sebenarnya kami ada banyak data. Kalau untuk syarikat insurance company, syarikat insurans, memang data yang ni paling penting. Selepas kami tahu jenis baka apa ataupun pada usia berapa ada penyakit, kami boleh lagi memberi nasihat kepada customer. Kalau kucing dah berusia, mungkin perlu tukar diet. Kalau baka sejenis ini, mungkin perlu pencegahan yang berlain-lain. So, yang paling penting sebab saya pun pet owner. Saya pun nak kucing saya happy, nak kucing saya live long life, sihat. And kalau pet insurance ni boleh kurangkan beban kepada pemilik haiwan peliharaan, then I think we are doing a good job. Sebab kita tak nak ada
problem dengan kewangan yang membabitkan pet owner mungkin dia tak nak jaga lagi pet sampai satu tahap dia sampai satu tahap dia abaikan ataupun dia bagi dekat orang lain itu paling sedih tinggal dekat pasar dan sebagainya ya. Tak boleh lah pernah sebab kita pernah cover pernah lihat isu-isu macam ni kan. Kevin, kita nak sampai di hujung rancangan kita dan juga kita nak bagi laluan lah Kevin nak pergi beraya. Betul. Katanya ada lagi rumah-rumah nak beraya. Open house tengah tunggu ni. Open house tengah tunggu juga lagi ni malam ni. Tapi saya nak bagi peluang lah Kevin untuk mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada mungkin kaki tangan dan juga mereka yang dah pun mendapatkan insurans serta mereka yang berpotensi untuk membeli insurans. Apa nasihat you, harapan you? Nasihat saya untuk pemilik haiwan peliharaan, pemilik kucing ataupun pemilik anjing, tolonglah fikirkan tentang your pets semasa raya ini. Dan tolong dapatkan vaksinasi mereka, tolong check your boarding center sebelum hantar kepada boarding center masa raya. And then kepada kaki tangan saya dan pelanggan-pelanggan Oyen yang telah memberi support selama 3 tahun ini, terima kasih and also selamat hari raya. And yang kepada pemilik haiwan peliharaan yang belum lagi menjadi customer Oyen, tolonglah layari website kami oyen.my. Kalau boleh dapatkan takaful ataupun insurans sekarang, nanti kalau ada apa masalah, ada penyakit semasa boarding tu, kita boleh tolong. Boleh cari se-Oyen. Boleh cari se-Oyen. Se-Oyen. Se-Duta. Duta kepada oyen.my. Thank you Kevin. Thank you so much. Thank you Nina. Thank you Haris. Dan kami akan bagi ruang lah untuk Kevin beraya. Terima kasih. Try kuih muih-muih ni. Terima kasih. Baik, saya fikir sekian sahaja dahulu lebaran awal ni. Tak sangka dah setengah jam dah perbincangan kita. Nak sembang banyak lagi tapi kita pun tak cukup masa. Lepas ni. Kita pun nak pergi beraya. Nantikan dalam episod-episod akan datang termasuklah dalam siaran niaga Awani khas sempena Aidilfitri juga akan kami bawakan. Sekian sahaja dahulu lebaran Awani untuk waktu ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya Haris Ashraf dan saya Nina Rosman. Maaf Zahid dan Batin. Berjumpa lagi. Bye.